Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 1.6 iaitu pengaratan, standard pembelajaran 1.6.1 iaitu menghuraikan proses kakisan logam sebagai tindak balas redoks. Apabila logam terdedah kepada udara, logam akan mengalami kakisan. Misalnya, periuk aluminium akan kehilangan kilatannya, barangan perak akan menjadi kusam, dan struktur besi akan berkarat. Kakisan logam ialah suatu tindak balas redoks di mana logam dioksidakan secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron untuk membentuk ion logam. Apabila logam terdedah kepada udara, logam akan teroksida untuk membentuk oksida logam. Contoh, apabila magnesium terdedah kepada udara, ia akan membentuk magnesium oksida. Apabila magnesium dia terdedah kepada udara, magnesium akan bertindak balas dengan oksigen yang ada di dalam udara untuk membentuk magnesium oksida. Dan kita tahu dalam sebatian magnesium oksida, kita ada ion magnesium dan juga ada ion oksida. Okey. Nombor pengoksidaan atom magnesium adalah kosong, manakala nombor pengoksidaan ion magnesium adalah positif 2. Bermakna, magnesium akan mengalami tindak balas pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan dia bertambah. Nombor pengoksidaan oksigen adalah kosong. Nombor pengoksidaan ion oksida adalah negatif 2. Bermakna, oksigen akan mengalami tindak balas penurunan kerana nombor pengoksidaan oksigen telah berkurang. Okey, ini adalah persamaan setengahnya. Magnesium dia akan melepaskan elektron untuk menghasilkan ion magnesium. Jadi magnesium dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Manakala oksigen dia akan menerima elektron untuk menghasilkan ion oksida, di mana oksigen mengalami tindak balas penurunan. Jadi, dapat diperhatikan di sini, pepejar magnesium telah terkakis kerana atom ataupun logam magnesium telah menjadi ion magnesium. Jadi, kita katakan pepejar magnesium telah terkakis. Inilah yang dikatakan sebagai kakisan logam. Jadi kalau kita lihat gambar rajah ini katakan kita ada logam magnesium. Apabila magnesium terdedah kepada udara, lapisan magnesium oksida terbentuk. Ini akan menyebabkan permukaan magnesium menjadi kusam. Apabila magnesium terdedah kepada udara, dalam udara ada oksigen. Jadi magnesium akan bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk satu lapisan magnesium oksida. Lapisan magnesium oksida ini menyebabkan permukaan magnesium menjadi kusam. Ini menyebabkan logam magnesium dia telah terkakis. Logam magnesium dia telah terkakis. Lapisan magnesium oksida ini dia sifatnya adalah telap, iaitu air dan udara dia boleh meresap masuk. Dan ini menyebabkan lapisan magnesium oksida ini dia mudah meretak. Oleh itu, air dan udara mudah menembusi lapisan oksida ini dan menyebabkan kakisan seterusnya berlaku. Maka, kakisan logam adalah suatu tindak balas redoks kerana berlakunya tindak balas pengoksidaan dan penurunan.
Okey. Siri elektrokimia digunakan untuk menentukan logam mana yang lebih mudah terkakis. Ya. Untuk tentukan logam mana yang lebih mudah terkakis, kita akan gunakan siri elektrokimia. Logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Ya. Logam yang lebih elektropositif berada di atas, manakala logam yang kurang elektropositif berada di bawah. Semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah atom logam itu melepaskan elektron. Contohnya, magnesium dia lebih elektropositif daripada zinc. Magnesium lebih elektropositif daripada zinc. Maka, magnesium lebih mudah untuk melepaskan elektron untuk membentuk ion magnesium. Iaitu kita katakan logam magnesium akan terkakis. Ya. Magnesium dia lebih elektropositif berbanding zinc. Jadi magnesium lebih mudah melepaskan elektron untuk menghasilkan ion magnesium, di mana pepecahan magnesium ini telah terkakis. Maka magnesium mengalami tindak balas pengoksidaan dan akan bertindak sebagai ejen penurunan. Jadi, semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah logam terkakis. Okay. Semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah logam itu terkakis. Semakin kurang elektropositif sesuatu logam, semakin sukar logam itu terkakis. Topeng emas Firaun masih tidak terkakis walaupun telah berada di dalam makamnya selama 3,000 tahun. Ini adalah kerana emas ataupun aurum adalah logam yang tidak reaktif. Maka emas tidak mudah terkakis. Sekarang kita nak lihat kakisan logam dalam kehidupan. Aluminium akan terkakis dengan cepat apabila terdedah kepada udara dan membentuk satu lapisan nipis aluminium oksida pada permukaannya. Ya, aluminium apabila terdedah kepada udara, dia akan bertindak balas dengan oksigen yang ada di dalam udara untuk membentuk aluminium oksida. Logam aluminium apabila terdedah kepada udara, dia akan bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk lapisan aluminium oksida. Di mana aluminium mengalami tindak balas pengoksidaan kerana melepaskan elektron dan pepecahan aluminium telah terkakis. Di mana logam aluminium ini mengalami kakisan logam. Lapisan aluminium oksida yang terbentuk ini dia bersifat keras, tidak telap, iaitu air dan udara sukar masuk, maka dia sukar meretak. Oleh itu, lapisan oksida ini dia dapat melindungi aluminium di bawahnya daripada kakisan selanjutnya. Maka, bingkai tingkap yang diperbuat daripada aluminium tidak perlu dicat kerana terdapat lapisan oksida yang melindunginya daripada kakisan udara dan air. Bingkai tingkap yang diperbuat daripada besi perlu dicat semula, walaupun aluminium dia lebih reaktif daripada besi. Ini kerana lapisan oksida besi adalah telap, iaitu air dan udara mudah masuk dan dia mudah meretak berbanding lapisan aluminium oksida yang bersifat lebih keras. Oleh itu, kakisan akan sentiasa berterusan berlaku. Jadi, kalau dekat rumah awak, ada dua jenis tingkap. Satu tingkap menggunakan bingkai aluminium, satu lagi tingkap menggunakan bingkai besi.
Jadi kalau awak perhatikan, bingkai besi itu dia lebih mudah berkarat berbanding bingkai aluminium. Ya. Bingkai aluminium ni dia sukar terkakis, jadi kita tak perlu cat. Ya. Manakala bingkai besi dia mudah terkakis dan seterusnya dia akan menjadi karat, jadi kita perlu cat bingkai besi ini. Okey. Penerangan dia, katakan kita ada logam besi iaitu ferrum. Apabila besi terdedah kepada udara, ferrum dia akan bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan ferrum 2 oksida. Ini adalah lapisan oksida di mana ferrum dia akan terkakis seperti ini, ya. Ferrum dia akan terkakis. Lapisan oksida ini dia tidak keras seperti lapisan aluminium oksida. Lapisan aluminium oksida dia lebih keras. Dia tidak telap berbanding lapisan ferrum 2 oksida ini, dia tidak keras dan dia adalah telap. Air dan udara mudah masuk dan dia mudah meretak. Okay, menyebabkan oksigen dan juga air dia akan meresap masuk, seterusnya dia akan bersentuhan dengan besi, maka besi ini akan lebih cepat terkakis. Ya. Kakisan logam ialah kakisan yang berlaku kepada semua logam. Manakala pengaratan ialah kakisan logam yang hanya berlaku pada besi sahaja. Ya. Kakisan logam tu adalah kakisan yang berlaku kepada semua logam. Manakala pengaratan ni adalah kakisan logam yang berlaku pada besi sahaja, yang berlaku pada ferrum sahaja. Syarat proses pengaratan ada 3. Yang pertama, mestilah ada besi, iaitu ferrum. Yang kedua, mesti ada air. Dan yang ketiga, mesti ada oksigen. Ada ketiga-tiga benda ini, maka besi dia akan berkarat. Proses pengaratan juga merupakan suatu tindak balas redoks, iaitu ada tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Ingat, atom logam dia sentiasa akan melepaskan elektron. Jadi di sini, besi adalah logam. Jadi, besi yang akan melepaskan elektron. Ferrum dia akan melepaskan elektron. Maka, tindak balas yang berlaku adalah tindak balas pengoksidaan kerana dia melepaskan elektron. Dan oleh kerana dia mengalami tindak balas pengoksidaan, maka besi dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Dan dia akan menjadi anod kerana elektron dia akan sentiasa dilepaskan di anod. Manakala elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh oksigen dan juga air. Jadi, tindak balas penurunan berlaku di sini. Dan oksigen dan air dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan serta dia akan menjadi katod. Kita nak lihat pengaratan besi sebagai tindak balas redoks. Okey, kita ada logam besi, iaitu ferrum. Kemudian, katakan ada titisan air di sini dan di sekelilingnya ada gas oksigen. Jadi, apabila ada air, ada oksigen, maka besi dia akan mudah berkarat. Okey, di kawasan ini, di pusat ini iaitu di titik A adalah kawasan yang kepekatan oksigen yang paling rendah di sini, Manakala di pinggiran titisan air ini iaitu di kawasan B adalah kawasan yang kepekatan oksigen yang paling tinggi. Di kawasan A, kita tahu logam ferrum yang akan melepaskan elektron. Di kawasan A, logam ferrum akan melepaskan elektron untuk menjadi ion ferrum 2. Di mana ion ferrum 2 ini, di warnanya hijau, dia akan bergerak bebas
di dalam air ini. Ini adalah tindak balas pengoksidaan kerana dia melepaskan elektron. Jadi, di kawasan A ni dia akan menjadi anode. Kawasan A ni dia akan menjadi anode. Okey, ini adalah suatu contoh sel kimia kerana dia tidak menggunakan elektrik kan. Jadi dia adalah satu sel kimia. Maka anode akan menjadi terminal negatif. Kita katakan kakisan berlaku kerana pepejal ferrum telah bertukar menjadi ion ferrum 2. Jadi kakisan akan berlaku di sini. Kakisan logam akan berlaku di sini. Elektron yang dilepaskan, dia akan bergerak ke katod, iaitu kawasan B. Kawasan B akan jadi katod, di mana elektron ini dia akan diterima oleh oksigen dan juga air. Oksigen dan juga air dia akan terima elektron untuk menghasilkan ion hidroksida. Ini adalah tindak balas penurunan kerana diterima elektron dan dia akan menjadi katod, iaitu terminal positif. Ion hidroksida dia akan bergerak bebas di sini. Ion ferrum 2 yang terhasil akan bertindak balas dengan ion hidroksida untuk membentuk ferrum 2 hidroksida. Ion ferrum 2 yang terhasil di sini, dia akan bertindak balas dengan ion hidroksida yang terhasil di sini untuk menghasilkan ferrum 2 hidroksida. Ferrum 2 hidroksida ni adalah mendakan yang berwarna hijau kerana ada ion ferrum 2 yang berwarna hijau. Pendedahan logam yang berterusan kepada udara menyebabkan ferrum 2 hidroksida ini dia mengalami pengoksidaan yang berterusan untuk membentuk ferrum 3 oksida terhidrat. Formula sebatiannya adalah Fe2O3 X H2O. Di mana inilah yang dikatakan sebagai karat. X ini adalah integer yang mempunyai nilai yang pelbagai. Maksudnya X di sini nombor dia sentiasa berubah. Pendedahan ferrum 2 hidroksida kepada udara secara berterusan menyebabkan ferrum 2 hidroksida ini dia akan mengalami pengoksidaan secara berterusan untuk menghasilkan ferrum 3 oksida terhidrat. Ferrum 2 hidroksida ini adalah mendakan hijau, manakala ferrum 3 oksida terhidrat ini adalah mendakan yang berwarna perang. Jadi inilah dia karat. Maka karat akan terbentuk di sini. Karat ini sifatnya adalah rapuh, telap dan tidak melekat kuat. Maka air dan oksigen dapat meresap pada logam besi yang berada di bawahnya. Jadi, besi akan mengalami pengaratan berterusan. Rumusan mekanisme pengaratan. Kita ada besi iaitu ferrum. Untuk pengaratan berlaku, dia mesti ada air dan juga oksigen. Di sini adalah, di pusat ini adalah kawasan yang kepekatan oksigennya paling rendah. Jadi di sini apa yang berlaku adalah besi ataupun ferrum dia akan melepaskan elektron untuk menjadi ion ferrum 2. Tindak balas pengoksidaan berlaku di sini, di mana di kawasan ini dia akan menjadi anode, iaitu terminal negatif. Ferrum dia akan terkakis. Jadi di sini dia akan bermulanya kakisan logam. Elektron yang dilepaskan akan bergerak ke pinggiran air, ke kawasan yang kepekatan oksigennya lebih tinggi.
Jadi di sini oksigen dan juga air dia akan menerima elektron yang dilepaskan untuk menjadi ion hidroksida. Di mana dia akan menjadi katot di sini iaitu terminal positif. Begitu juga di sini. Dia akan jadi katot iaitu terminal positif ya. Ion ferrum 2 dan juga ion hidroksida yang terhasil dia akan bertindak balas untuk menjadi ferrum 2 hidroksida. Di mana ferrum 2 hidroksida ini adalah mendakan yang berwarna hijau. Pendedahan besi secara berterusan dalam udara menyebabkan ferrum 2 hidroksida ini dia akan mengalami pengoksidaan secara berterusan untuk menjadi ferrum 3 oksida terhidrat. Okey. Ferrum 3 oksida terhidrat inilah yang dikenali sebagai karat. Dia berwarna perang. Maka karat akan terbentuk di pinggiran air ini. Okey. Pengaratan besi akan berlaku dengan lebih cepat jika terdapat elektrolit yang kuat seperti garam dan asid. Oleh itu, pengaratan besi berlaku dengan lebih cepat di kawasan berdekatan dengan laut atau kawasan perindustrian, kawasan kilang. Ini kerana udara laut mengandungi garam seperti natrium klorida dan magnesium klorida. Di kawasan perindustrian pula, udara tercemar dengan gas berasid seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Jadi saya harap awak faham macam mana proses pengaratan berlaku. Okey, sekarang kita nak lihat apakah dia kesan logam lain terhadap pengaratan besi. Apabila dua logam bersentuhan, logam yang lebih elektropositif akan terkakis terlebih dahulu. Hal ini kerana logam yang lebih elektropositif itu dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron berbanding logam yang kurang elektropositif. Jadi, apabila besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif seperti zinc, maka pengaratan besi akan menjadi perlahan. Atom zinc dia lebih elektropositif, maka atom zinc dia lebih mudah melepaskan elektron berbanding ferrum. Jadi, zinc akan terkakis dan mengalami pengoksidaan. Apabila besi kita lilitkan dengan logam zinc, didapati bahawa paku besi lambat berkarat. Kerana zinc ini dia lebih elektropositif. Jadi zinc ni dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron berbanding ferrum. Maka zinc yang akan terkakis terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif seperti kuprum, pengaratan besi menjadi cepat. Kerana atom ferrum dia lebih mudah melepaskan elektron berbanding kuprum. Jadi, besi akan berkarat dan mengalami pengoksidaan. Apabila besi kita lilitkan dengan logam kuprum, besi ni dia lebih elektropositif daripada kuprum. Maka besilah yang akan melepaskan elektron. Jadi besilah yang akan terkakis dan berkarat. Jadi besi dia akan lambat berkarat apabila bersentuhan dengan logam ini. Besi dia akan lambat berkarat kalaulah besi itu bersentuhan dengan logam yang terletak di atasnya. Manakala besi dia lebih cepat berkarat apabila bersentuhan dengan logam ini. Apabila besi bersentuhan dengan logam yang terletak di bawahnya, maka besi akan cepat berkarat. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja
Muka surat 58 sehingga 60. Sekian, terima kasih.